wabarakatuh. Okay, selamat datang semua. Kita tunggu lagi beberapa orang, lepas tu baru kita start. Saya lambat sikit tadi share link, ada baru lepas makan. So lambat sikit share tu, yang tuan-puan lambat dapat tu. So saya live juga sekali dekat YouTube. So kalau rakan-rakan yang daripada Facebook tu, saya dah share link ke YouTube live malam ni. So kalau tuan-puan nak tengok, sebab buat masa ni saya punya Facebook masih lagi kena block. Saya tak tahu berapa hari, lupa dah hari tu berapa hari dia cakap. So tak dapat nak live direct dekat Facebook. So terpaksa live melalui medium YouTube. Tapi saya share link YouTube tu dekat Facebook lah. So nanti rakan-rakan yang dekat Facebook boleh masuk kita punya live discussion malam ni melalui YouTube. Sekejap macam mana saya nak edit ni. Okay. Okay, so ada live kat YouTube ke tak? Yang kalau melalui Zoom meeting lagi okey lah. Yang YouTube link tu khas untuk siapa yang bukan kita punya ahli group lah. Okay. Untuk ahli group memang saya dah bagi Zoom meeting punya link. Zoom meeting ni dia lagi cepat lah kan. Dia tak delay kan. Kalau dekat YouTube atau Facebook tu dia delay. Dia delay 20 saat. So lambat sikit lah kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Seperti biasa sebelum kita start, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan bagus, dengan jelas, gambar nampak okey, boleh tekan 1. At least saya tahu. Tekan 1. Kalau gambar okey, suara jelas, tekan 1. Darwish pun Darwish pun tengok juga. Bila Darwish tak faham sangat lah tak, tengok je lah kalau nak tengok. Okey, alhamdulillah. Kita start ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita discuss satu topik yang saya rasa agak penting. Sebenarnya bukan agak penting, sebenarnya amat penting, especially bagi kita yang terlibat dalam pasaran. Tak kisahlah sama ada pasaran saham ke, cryptocurrency ke, futures ke kan, derivatif kan, ataupun lain-lain instrumen lah. Saya tak sebut forex lah. Sebab forex tu kalau individu punya platform tu consider tak syariah kan. So dan lain-lain. Kalau normally basically sekiranya tuan-puan trade lah, kalau tuan-puan trade dalam pasaran, tak kisah sama ada short term trade, sama ada intraday ke, BTST ke, scalping kan, atau tangkap pisau, ataupun swing, short term swing, medium term swing, long term swing, ataupun invest, long term punya investment, setahun ke 5 tahun ke 10 tahun atau lebih, semuanya tidak boleh lari daripada topik pada malam ini. Okey, topik pada malam ini, sekiranya tuan-puan dah baca apa yang saya dah post, kalau ahli group tu baca kat post dekat group kan, dekat Telegram. Kalau yang dekat Facebook yang masuk ke dalam YouTube link, saya dah tulis juga. So tajuk pada malam ini ialah berkenaan dengan kawalan emosi. Okay? Macam mana cara kita nak mengawal emosi sebagai seorang traders. Malam ni saya tak boleh nak bercakap betul sangat sebab lidah saya luka sikit yang sebelah kanan ni. Ada macam bukan ulcer tapi macam luka sikit. Mungkin kena gigi tajam sangat kot. So kalau bercakap tu dia macam pelat sikit lah. Kenapa ianya amat penting kan? Kawalan emosi, kenapa ianya amat penting? Kalau sekiranya tuan-puan pernah kaji atau terbaca lah berkenaan dengan teknikal analisis kan. Teknikal analisis ni dia ada satu dia punya maksud dia. Apakah maksud teknikal analisis kan? So apa yang saya dah baca sebelum ni lah, dia cakap technical analysis ialah kajian terhadap psikologi pelabur. Okay? Kajian terhadap psikologi pelabur yang
selain daripada yang kita kaji harga, volume dan price tu kan, dia adalah kajian terhadap psikologi pelabur yang berada di dalam pasaran. Kan? So psikologi, emosi, sentimen, so dia semua tu terlibat dalam unsur-unsur yang melibatkan emosi. Okay, emosi. So sebagai seorang pelabur, especially kalau tuan puan nak lebih menjurumus ataupun lebih prefer short term, tuan puan akan lebih terdedah kepada emotion swing. Okay, swing, emotion swing maksudnya naik turun emosi tu kan, naik turun emosi. So kenapa perkara ini berlaku? Saya ada satu contoh lah yang saya rasa macam agak menarik lah untuk dikupas lah sebenarnya kan. So mungkin tuan puan yang ada dalam grup klien dah tahu sebenarnya sebab benda ni saya dah ulang banyak kali dah sebenarnya kan. Cuma kalau bukan ahli grup mungkin ada tak pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar lah kan. So cuba kita tengok apa ni. Ni contoh yang saya selalu ambil. Okay. Air yang menitik ni kan. Okay, dia macam ni. Macam ni nak besarkan ni. Kita klik dia jadi besar ke dia keluar lama wet. Water drop. Macam ni nak besarkan dia. Kalau klik ni dia tak jadi besar ke. Cuba kita klik. Tak ada. Dia tak jadi besar. Ini je nampak besar kan. Ya, saya ambil lah gambar ni. Saya ambil gambar ni. Okay. Walaupun dia tak nampak besar tapi at least dia dekat center kan. Nampak tak rakan-rakan? Tak nampak. Saya boleh share screen kan. Ya, saya share screen dulu. Okay. Nampak tak screen sharing tu? Kalau nampak tekan 2. Kalau nampak tekan 2. Kalau nampak tekan 2. Okay. Rakan-rakan dekat YouTube nampak tak? Nampak tekan 2. At least saya tahu. Okay. So dia macam ni. Dia punya starting dia tu kan macam ni. Kalau tuan pun tengok apabila air menitik kan, apabila air menitik dia akan menghasilkan gelombang. So gelombang yang terbentuk, ini tak cantik sangat. Saya kena ambil satu gambar yang lebih menarik lagi lah. Ada tak water drop? Ni. Okay, gambar ni gambar yang saya selalu pakai. Gambar ni lebih menarik. Okay. Okay. Apabila air menitik, kita akan nampak akan ada berlakunya riak-riak air kan, dipanggil riak kan. Riak ni bukan takbur lah riak ni adalah ripples. Kalau bahasa Englishnya ripples. Okay. Ripples. Betul keejaan dia ni. Ripples. Kalau salah maafkan je lah Okay. Ni riak air ataupun ripples. Apa yang berlaku apabila air menitik, dia akan menghasilkan gelombang. Okay. So kalau tuan-puan perasan gelombang air ni daripada sumber air, daripada permulaan air ni menitik, dia akan menghasilkan beberapa gelombang. Okay. Ini gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang ni dia membulat lah dia mengelilingi titik ataupun center yang air tu mula menitik kan. Okay. So gelombang ni pada peringkat awal dia pendek je. Dia pendek je. Ni kira ni adalah gelombang pertama lah daripada dia mula starting tu kan. Mula-mula sekali gelombang yang pertama dia pendek. Okay, dia punya jarak gelombang tu, panjang gelombang tu pendek kan. Okay. Dia naik dan dia turun. So gelombang yang kedua panjang sikit. Okay, gelombang ketiga panjang sikit lagi. Yang keempat panjang sikit lagi. Yang kelima lagi panjang. Yang keenam lagi panjang. So makin besar dalam sekali dia dah macam tak nampak dah tak nampak ada gelombang. Lala kali dia hilang lah Okay. So apakah signifikan dia? Okay, kalau sekiranya tuan-puan selalu baca quote kan, quote, positive quote.
Apa yang Albert Einstein, ini saya selalu ulang banyak kali dah sebenarnya. Albert Einstein selalu ni dah ada dah pun dalam Google pun ingat apa saya selalu search. Tak boleh nak cakap sangat, dia dah sakit. Tergigit. Macam mana tergigit tiba-tiba. So, Albert Einstein pernah cakap, pernah cakap, look deep into nature and then you will understand everything better. Okay, sekiranya kita tengok lebih mendalam ataupun kita tengok sesuatu pada alam semula jadi itu secara mendalam, kita akan belajar sesuatu, kita akan memahami sesuatu, dan sesuatu itu mungkin boleh jadi kita punya kehidupan, kita punya cabaran, kita punya jatuh bangun, kita punya pekerjaan, kita punya problem yang kita kena solve kan, kita kena selesaikan apa-apa sahaja. Sebab tu kalau kita perhatikan banyak orang kalau sekiranya dia nak dapatkan ilham ataupun idea apa-apa yang something yang fresh kan, dia akan pergi tengok alam semula jadi. Kenapa? Sebab alam semula jadi ni adalah sumber kepada ilham. Yang ni pun Allah SWT pun sebut dalam Al-Quran kan. Dalam surah apa tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kamu lihat unta, bagaimana unta tu diciptakan kan, dia punya bulu mata dia, dia punya kaki dia, dia punya lapisan mata dia ada 2 lapis kan, macam mana dia boleh tutup hidung dia dalam mata dia, hidung dia dalam ribut pasir kan. Bagaimana dia boleh berjalan dekat padang pasir tu tanpa dia tenggelam kan. Tapak kaki dia macam mana kan. Bagaimana dia survive dalam extreme weather kan, yang panas ada air, macam mana dia boleh survive kan. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana Allah jadikan langit kan, Allah tinggikan langit tu tak ada tiang. Kita boleh nampak kan mana ada tiang langit ni kan. Even orang yang percaya kepada flat earth pun tak tahu adakah langit ni ada tiang ke tak ada tiang kan, walaupun bumi lepeh kan. Flat earthers kan yang percaya bumi ni lepeh pun percaya yang langit ni tak ada tiang. Ni Tuhan cakap tak ada tiang kan, tak nampak, tak jumpa kan tiang dia kat mana. Wa afala yanzuru ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan kan, dan bagaimana gunung ganang ditinggikan. Ada ayat dalam ayat tu kan. So sebenarnya Al-Quran pun mengajar kita manusia kan, supaya melihat kepada alam semula jadi kan. Lihat kepada alam semula jadi, lihat kepada apa yang Allah SWT sediakan di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk kita dapatkan ilham, dapatkan idea, dapatkan penyelesaian kepada kita punya sumber permasalahan kan. Samalah apa yang Albert Einstein tekankan, walaupun dia tak baca, mungkin dia baca atau mungkin dia tak pernah baca Quran, tapi apa yang dia fikir, ikut logik dia, dia cakap look deep into nature. Look deep ni maksudnya kita tengok dan kita mengkaji lah, kita tengok dan kita cari, oh macam ni rupanya kan. Then you will understand everything better, dan kita akan nampak sesuatu tu dengan lebih jelas. So itu yang saya suka tekankan sebenarnya. Walaupun tajuk kita pada malam ini emosi kan, kita nampak kenapa ramai orang bila dia trade dia lebih beremosional kan. Pertama sekali ini yang saya nak relate lah sebenarnya kan. Apabila air menitik, dia akan menghasilkan beberapa gelombang kan, dan gelombang itu makin lama makin membesar. So kalau kita relatekan dengan pasaran saham lah, saya ambil contoh gold lah, saya ambil contoh gold, contoh macam ni. Kita ambil contoh pasaran emas lah, emas ni makin naik ni kan. So kalau sekiranya kita tengok pasaran emas lah, gold kan, kita cuba tengok contoh kalau titisan air ni, okay, kita ambil contoh titisan air ni kan, ini makin kecil dia. Saya nak gambar tu besar tapi dia macam ni lah. Kalau kita tengok titisan air ni, apa yang berlaku di sini, ini kita kira macam satu time frame, okay? Gelombang air ni dia makin lama makin besar kan. Kita anggaplah setiap gelombang ni mewakili satu time frame. So kalau dalam pasaran saham, ini saya selalu tanya ahli group ni kan, mesti confirm boleh jawab kalau ahli group. Kalau bukan ahli group dia akan bela-bela. Apakah time frame yang paling kecil dalam pasaran saham yang kita boleh lihat dekat platform? Cuba type dekat chat, dekat bahagian chatting. Apakah time frame yang paling kecil
yang kita boleh tengok dekat pasaran saham yang ada dekat platform. Alamak, salah lah pula. 1 minit. Paling kecil. Kalau ahli grup VIP ni confirm tahulah. Kalau lupa tu nak buat macam mana lah. Manusia memanglah diciptakan memang pelupa punya. Betul. Tuan Abdul Rahman jawab betul. Besok ambil hadiah dekat Maidin. Hadiah cuma. Tak adalah. Okey. Time frame paling kecil dalam pasaran saham yang kita boleh nampak adalah ticker chart. Ticker chart. Kita panggil sebagai ticker chart lah. Okay, ini adalah time frame tick. Dia satu tick. Dia bukan 1 minit ke 5 minit. Satu tick. Maksudnya setiap volume yang masuk mewakili 1 tick. Kalau dalam 1 saat ada 1 tick, 1 tick lah dia punya tick tu lah dia punya time frame dia. Okay. Kalau dalam 1 saat tu ada 10 tick, ada 10 tick lah. Tapi tak nampak lah 10 tick dia tick pada harga yang sama, bangsa yang sama, dia akan jadi 1 tick je lah. Okay. Bila tick tu dot, dia menghasilkan dot dekat platform kan. Bila dot tu disambungkan baru dia akan menghasilkan 1 ticker chart. So ticker chart tu dia akan bersambung-sambung menghasilkan 1 hari punya ticker chart. So time frame paling kecil dalam pasaran saham kita panggil sebagai ticker chart ataupun tick lah. Okay, tick. Every tick kemasukan volume lot pembelian tu dikira sebagai satu time frame. Okay? Tapi kita tak boleh nak baca lah. Kalau kat sini kalau kita convert kepada line chart, dia akan jadi line chart, dia tak sama dengan ticker chart. Tapi lebih kurang lah konsep dia. Fundamental dia tak sama, tapi projection dia lebih kurang sama. So lepas tu barulah kita pergi kepada 1 minit, 5 minit, 1 jam, 4 jam kan. 1 hari kan. Ni saya ambil kat sini 1 jam terus lah 1 jam, 4 jam, 1 hari dan 1 minggu. Dia makin besar lah. Dia makin besar. So sebenarnya selain daripada panjang gelombang, ada satu lagi perkara yang berlaku. Kalau sekiranya tuan-puan perhatikan. Apabila satu gelombang air terbentuk, selain daripada dia menghasilkan panjang gelombang, dia akan menghasilkan ketinggian. So gelombang ni terbentuk daripada panjang dan tinggi. So ketinggian gelombang tu ataupun kita panggil juga sebagai volatility lah, dia punya volatility ataupun dia punya frekuensi. Dia punya frekuensi dia tu. Okay. Panjang gelombang dan frekuensi kekerapan dia. Okay. Kekerapan yang berlaku. So kalau dalam pasaran saham, makin kecil time frame, makin kerap dia punya kekerapan yang berlaku, okay, ataupun frekuensi dia makin kuat. So dari segi volatility, okay, kita ambil volatility lah, okay. Volatility. Saya cuba tulis dengan jari. Ada tulisan tak? Oh tak, dia tak boleh nak tulis dengan jari kat sini. Boleh. Senang. Tulis dengan jari senang sikit. Okay. So volatility makin kecil, makin besar time frame, makin kurang dia punya volatility, ataupun di sebaliknya. Kalau makin kecil time frame, makin tinggi dia punya volatility. Ataupun makin besar time frame, makin besarlah volatility. So apakah yang nak saya sampaikan? So cuba kita tengok kat sini. Kita tengok yearly punya chart untuk gold kan. Kita tengok yearly punya chart untuk gold. Okay, kalau kita ambil macam ni, ini dia punya highest yang paling tinggi. Ini bukan nak cerita pasal chart gold pun sebenarnya. Ini dia punya previous all time high. Saya tulis kat situ lah, previous all time high. Yang ada dekat chart kat sini lah tahun bila ni, Januari 1980-an. Okay, dah lama, saya pun tak lahir lagi masa ni kan. Okay. So apa yang berlaku setelah bertahun-tahun dia break dia punya previous all time high dan dia buat new high. Ini adalah new high. Apa yang berlaku adalah dia akan naik lagi. Okay? Bukan nak cerita pasal ni. Tapi kalau kita nampak kat sini, dia punya pergerakan slow. Okay? Volatility dia slow lah. Bila time frame dia besar,
setiap candle yang nak terbentuk tu mengambil masa yang panjang untuk terbentuk, dan kita boleh nampak dari segi momentum apa semua sekali tu dia mengambil masa untuk dia bergerak. Okay, dia mengambil masa yang lama untuk dia complete dan dia bergerak, dan kita boleh nampak pergerakan dia tu nampak macam slow and steady macam tu. Okay. Bila kita kecilkan sikit dia punya time frame, kita nampak macam dia lebih aktif, dia lebih agresif kan. Jadi bila kita kecilkan lagi time frame dia, lagilah banyak candle yang terbentuk kan, dan dia nampak lebih agresif kan. Dan kalau kita nak buat kajian pun, kita memerlukan lebih banyak lagi masa untuk kita kaji kan. Okay, untuk kita tengok yang sebelum-sebelum ini kan. Bila kita kecilkan lagi, kita akan nampak lebih volatile. Dia lebih cepat dia naik, lebih cepat dia turun kan. Naik cepat turun, lagi cepat naik, lagi cepat turun. Dan bila kita kecilkan lagi, lagilah kita boleh nampak yang dia lebih lagi volatile kan. Tapi sekarang kalau tengok daily chart ni, gold high chances dia akan break MA50. Let's say dia break dan dia maintain atas MA50, high chances dia akan sambung naik lagi, dan gold mungkin most probably akan reach balik lah dia punya previous resistance 1915 tu kan. Most probably lah, mana kita tahu kan. Tapi basically dia dah keluar daripada dia punya oversold area dan nak menuju kepada overbought area. So agak menarik lah kat sini. Hopefully cepatlah dia keluar daripada red zone ini kan. So bila kita kecilkan lagi time frame, kita boleh nampak dia lebih volatile lagi. Kalau macam saya gunakan 4 hourly ni kan. So 4 hourly dia dah masuk dalam green zone dah. Okay, dah masuk dalam green zone, dah mula menuju ke resistance yang tak tahu kat mana dah resistance ini kan. Atas ni lah dia punya resistance jauh lagi kan. And then bila kita kecilkan lagi time frame, kita boleh nampak dia dah naik. Sebenarnya dah nampak dah naik. Oh, tinggi betul dia naik ni kan. Tapi kalau kita tengok weekly, tak tinggi pun. Dia masih lagi macam ni je kan. Masih lagi kat bawah-bawah ni je. Tak tinggi sangat pun kan. Maksudnya dia boleh naik sikit je lagi, nak naik kat situ kan. Tapi kalau kita tengok daily balik, macam jauhnya dia dekat bawah ni. Boleh dia boleh naik tinggi ni kan. So makin kita kecilkan time frame, apa yang berlaku adalah pertama sekali kita akan nampak dari segi volatility dia akan bertambah. Okay? Frekuensi dia akan bertambah. Volatility dia akan bertambah. So kenapa dia bertambah? Ini berlaku disebabkan oleh kita mengecilkan time frame dia, ataupun kita kalau dari segi gelombang air tu kan, kita pendekkan dia punya panjang, kita pendekkan dia punya wavelength ataupun panjang gelombang dia tu kan. So sebenarnya kalau kita compare, kalau kita compare bagaimana cara seorang investor memegang ataupun hold dia punya portfolio, kalau kita compare dengan cara seorang traders hold dia punya portfolio, sebenarnya yang membezakan dia tak lain dan tidak bukan adalah dia punya time frame yang dia gunakan. Okay, dia punya time frame yang dia gunakan. Walaupun investor kadang mereka tak tengok chart pun sebenarnya kan. Mereka tak tengok chart pun. Tapi sebenarnya walaupun mereka tak tengok chart, mereka menggunakan setahun demi setahun punya time frame untuk mengukur kadar prestasi saham yang mereka beli. Macam tu. Tapi kalau seorang traders, dia lebih prefer kepada time frame yang lebih kecil. Okay. So apa yang saya cuba nak sampaikan adalah, dah berapa kali ulang ni kan. Apa yang saya cuba nak sampaikan, bagi seorang traders, kita akan berada di sini lebih kurang lah daripada ni. Sekejap saya buang ni semua ni. Banyak pula nak kena buang ni kan. Nak buang sekaligus tak reti. Dia dah habis dah benda, tak boleh nak buang dah. Habis dah maksimum. Okay. So kita akan bermain, katakan ini weekly, ini daily kan. 1 hourly, 1 week, 1 day. Kat atas ni 1 year lah ke bawah. Mostly traders akan bermain di sini. Bukan bermain lah, maksudnya trade lah. Mostly kita akan gunakan ini, time frame daripada satu hari ke bawah. Kadang-kadang je kita gunakan 1 minggu ke atas. Okay? Tapi mostly investor dia tak pandang pun ni, dia tak pandang ni. Okay, dia ada yearly. Okay, dia akan tengok yearly je.
Maksudnya bukan dia tengok chart, kadang-kadang dia tengok annual report kan, dia tengok benda-benda tu melibatkan quarter report, annual report, fundamental, perubahan-perubahan pada fundamental kan. Apa-apa yang melibatkan perubahan pada fundamental, dia tak akan ambil masa beberapa hari atau beberapa minggu. Dia akan ambil masa berbulan-bulan dan bertahun-tahun baru kita nampak kesan daripada perubahan fundamental. Macam tu. Untuk traders, dia lebih kepada technical analysis dan lebih bergantung kepada chart. So, kenapa Warren Buffett cakap kalau tuan puan nak kalau tuan puan nak dapat tidur dengan nyenyak kan, macam mana dia nak cakap Warren Buffett cakap macam ni, kalau kita boleh cari satu perniagaan yang boleh menjana duit kita ataupun yang boleh mengembangkan, yang boleh memberanakkan duit kita walaupun kita sedang tidur nyenyak, kita dah tak perlu bekerja dah seumur hidup. Macam itulah dia cakap. Ataupun dia cakap dalam nada negatif punya statement, dia cakap macam ni. Sekiranya tuan-puan tak jumpa satu perniagaan yang akan memberanakkan atau mengembangkan duit tuan-puan walaupun semasa tuan-puan tidur, tuan-puan terpaksa bekerja seumur hidup. Itu yang Warren Buffett cakap. Sebenarnya apa yang dia nak cakap adalah jadi seorang investor lah. Itu je yang dia nak cakap kan. Jadi seorang investor, invest, simpan duit kat dalam tu, peram je sampai dia beranak pinak. Macam tu je. So kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya bagi seorang traders, kita terdedah kepada chart, kita terdedah kepada pelbagai kajian. Saya dah tergigit balik lidah, sakit balik. Dan kita terdedah kepada macam-macam news kan, terdedah kepada rumors, terdedah kepada scam. Okey, macam-macam input news feed yang datang, yang masuk, menyebabkan kita pening kan, kita pening. So benda-benda yang berada di luar kita, okay, apa yang kita tidak dapat kontrol menyebabkan kita hilang kawalan emosi sebenarnya. Okay. Apa yang berada di luar daripada kawalan kita, sebenarnya itulah yang menyebabkan kita hilang kawalan emosi. Kalau sekiranya perkara yang kita dapat kawal, okay, itu perkara itu akan menyebabkan kita punya emosi lebih stable. Lebih stable. Sebagai contoh sebagai contoh, apa yang berlaku di luar kawal kita menyebabkan kita stres. Contoh kan macam traffic jam kan, macam apa ni yang berada di luar kawal kita kan, jiran-jiran yang tidak memahami kan, jiran yang tidak sporting, yang buat bising, yang selalu buat hal kan, suka bergaduh, benda-benda yang di luar kawal kita kan. So perkara-perkara tersebut menyebabkan kita akan ada unnecessarily burden ataupun stres kan, yang akan mengganggu emosi dan sebagainya. Tapi kalau benda tu berada dalam kawalan kita, contoh macam kita punya rutin, kita nak buat apa, kita nak tidur jam berapa, kita nak tengok TV, nak tengok apa cerita ke apa, movie ke apa kan, dan kita nak bersenam apa dan semua tu, benda itu tidak menyebabkan kita stres sebab kita kontrol, kita ada kawalan. Tapi apa yang di luar kawal, di luar daripada kita punya kawalan, menyebabkan kita punya emotion tak stabil. So dalam pasaran saham, apakah yang menyebabkan kita rasa tak stabil emosi, dari segi emosi adalah kita membiarkan kita punya portfolio ditentukan oleh market. Sebagai contoh kan, sebagai contoh, bila kita nak pilih sesuatu stok, adakah kita dah cukup kaji, okay? Kita dah cukup kaji sesuatu stok tersebut, dia punya trend dia kan, dia punya sentimen dia kan, apa lagi yang kita nak kena kaji berkenaan sesuatu stok. Kalau dari segi technical analysis saya boleh ulas lah kan. So, dari segi fundamental kan, kita tengok tak dia punya report, annual report ke quarter report dia macam mana kan, macam tu kan. Sebagai contoh gold lah macam gold ni kan, macam gold ni. So kita nak beli gold kan, kita bukan setakat beli je macam tu kan, at least kita tahu dia dah berada kat bottom ke, dia dah berada dekat top ke, dia masih dalam green zone ke, dia dah red zone ke kan, adakah dia ada high chances untuk naik lagi ataupun dia dah memang dah ekstrim dah tak boleh nak naik dah, dia terpaksa turun kan, macam tu. So perkara-perkara ini sekiranya kita tak cukup perhatian, maksudnya kita tak cukup
apa benda yang kita nak tahu yang menyebabkan kita dapat kontrol keputusan kita untuk membuat sesuatu pembelian dalam pasaran saham ataupun jualan, itulah yang akan menyebabkan kita lost control. Okay? Kita lost control dan kita terpaksa mengalah dengan pasaran lah. Okay? Sebabnya dari awal kita tak prepare, kita tak prepare dari awal. Ya, akhirnya menyebabkan kita terpaksa bila kita dah hilang kestabilan emosi, apa yang akan berlaku adalah kita hilang keyakinan terhadap apa yang kita buat. Okay? Contoh kita dah beli sesuatu saham tu. Memang mungkin kita tak cukup study dan sebagainya kan, kita beli. Dan kita berharapan dia akan naik lagi. Tiba-tiba market tidak menyelebrahi kita menyebabkan dia drop. Okay, dia drop. Dan kita dah rasa cuak kan. Kita alamak, kan dia drop lagi jauh ni kan, macam mana kan. Nanti kan hilang duit dan sebagainya kan. So, kita dah jadi menggelabah kan. And then kita mengambil keputusan untuk cut loss ataupun lain-lain lah. Okay, sebabnya apa? Sebabnya kita tak tahu sebenarnya generally apa benda yang akan menyebabkan keputusan kita tu jadi betul ataupun jadi salah. So, kita meletakkan diri kita dengan external factor yang menyebabkan kita hilang kawalan terhadap sepatutnya apa yang kita buat. So apa sepatutnya kita buat kan? Apa yang sepatutnya kita buat adalah kita kena jelas. Okay? Seperti mana yang saya dah bagi tahu dulu, perkara yang utama yang paling penting bagi seorang traders kan. Okay, perkara yang pertama yang penting bagi seorang traders sebenarnya, mana dah saya bagi tahu dulu kan. Kita recall balik. Banyaklah sebenarnya kita dah discuss dah. Ni kan masuk topik yang ke-7 dah sebenarnya. Okay. Saya nak cari kat mana dia. Dah habis dah. Mana ni? Saya tulis je lah nak cari balik tak jumpa dah. Okey. Perkara pertama yang paling penting sebenarnya bagi seseorang traders lah sama ada seorang traders ke ataupun ada seorang investor ke kan. Sebenarnya kita kena ada matlamat yang jelas je sebenarnya kan. Kena ada matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas. Matlamat ni dia ada banyak lah kan. Sama ada matlamat nak profit banyak mana kan. Ataupun nak masuk counter yang macam mana, apa semua kan matlamat tu. Apa yang sebenarnya target kita kan. Tapi apa yang saya nak cerita adalah matlamat yang jelas ni contoh. Okay, contoh matlamat atau target lah. Okay, target. Target yang jelas contoh kan. Kalau sekiranya tuan-puan memang nak masuk pasaran sebagai seorang day traders. Okay, seorang yang trade harian ataupun intraday dan sebagainya kan. So matlamat dia adalah kita nak dapatkan profit untuk jangka masa yang pendek. Okay? Contoh kalau dia dah naik 2 bit, 3 bit, kita dah khalas. Orang Arab cakap khalas. That's all, finish kan, that's all. Tak perlu dah nak tamak, nak tunggu sampai 5 bit ke 10 bit sehari. Walaupun ada je possibility dia kena naik kan. Tapi kita kena firm lah matlamat kita kan. Kalau sekiranya kita punya matlamat kita nak swing, and then kita punya swing kita nak short term sahaja, and then kita kena jelas short term swing berapa bit possibility yang dia akan naik. Kita tak boleh nak mengharapkan kita nak swing hanya dalam tempoh 2 minggu tapi kita nak 100 hingga 200%, which is memang sometimes things happen kan, magic boleh berlaku kan kadang-kadang. Tapi dia bukan selalu dan dia bukan something yang repeatable. Okay, dia tak boleh kita nak repeat balik benda tu sebab dia pure luck. Kalau dia terjadi tiba-tiba ketika kita masuk dan kita tak boleh nak claim benda tu terjadi sebab kita punya kemahiran tak boleh. Okay? Kemahiran ataupun dari segi kepakaran adalah sesuatu yang kita boleh ulang the same process again and again and again. Itu maksudnya kepakaran dan kemahiran. Tapi kalau dia berlaku tiba-tiba, suddenly berlaku dan sekali tu sahaja berlaku dan tiba-tiba kita berada di situ, kita panggil sebagai pure luck. Okay, pure luck ataupun nasib baik lah, nasib baik. Macam orang menang jackpot kan, dia memang bergantung pada nasib semata-mata kan. That's why judi jadi haram kan, sebab bergantung pada nasib. Dia panggil tenung nasib dan sebagainya kan.
Tapi kalau kemahiran something yang repeatable. So nak jadikan kita menjadi seorang yang mahir, biasanya apa yang saya perhatikan, kebanyakan orang yang mempunyai kemahiran, mereka akan belajar sekurang-kurangnya dari 4 ke 5 tahun. Ya, especially kalau macam contoh macam nak jadi seorang doktor pakar kan. Doktor pakar dia kena ambil master sekurang-kurangnya 4 tahun. Okay, 4 tahun. Ada yang ambil 2 tahun tapi kebanyakan lah 4 tahun lah, 4 ke 5 tahun macam tu. Keluar, praktis dulu, bukan terus mahir kan. Sebab praktis dengan teori tak sama. Tapi dia dah dipanggil sebagai doktor pakar lah. Maksudnya dia layak. Okay, dia layak. Sebab dia cukup matang di dalam apa yang dia buat. So macam kita kan, macam kita. Kalau kita baru trade kan, let's say baru ada akaun CDS saham 1 hari. Jadi kita nak trade dan kita jadikan orang yang dah trade selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nak dapat ke growth ataupun rentak yang sama dengan mereka, obviously tak akan sama. Okay? Cara pandang pun tak sama kan. Macam setengah orang kan, sekali dia tengok chart, dia dah tahu dah sini benda ni nak kena tengok ni semua kan. Tapi setengah orang bila dia tengok chart, dia tak tahu apa. Dia tengok macam apa benda dan ni kan, hijau merah kan. Kadang-kadang hijau merah tiba-tiba tak ada body kan. Tiba-tiba dah jadi doji kan. Kadang doji pun kita tak tahu apa maksud doji tu kan. So macam tu lah, macam tu nak cakap kan. So dari segi kemahiran, okay? Dari segi something yang repeatable kemahiran, dia memerlukan masa. Okay, that's why kena ada matlamat atau target yang jelas. Kalau kita nak short term, kita kena fokus betul-betul sampai kita master atau kita mahir short term. Kalau tuan-puan nak swing, fokus betul-betul sampai tuan-puan dah mahir dah swing tu macam mana. Kalau tuan-puan nak invest, memang lagi senang invest lah, campak je, and then pejam mata, tidur setahun 2 tahun baru buka mata balik dan sama ada duit tu jadi tinggal negatif ataupun jadi duit lah, profitable lah. Itulah kadang investor ni, perbezaan investor dengan traders ni kan, dari segi kawal emosi memang obviously investor lagi cool lah. Okay? Investor emosi dia lagi stabil. Sebab apa? Dia punya gelombang air dia besar. Okay? Gelombang air dia panjang gelombang dia besar dan frekuensi dia pun rendah sahaja berbanding dengan traders. Okay? So dari segi menggelabahnya memang traders lah paling juara lah menggelabah kan. Investor dia relax sahaja. So sebenarnya kita kena ada satu mindset, okay? Mindset yang jelas. Kita tak akan selamanya menjadi traders. Okay? Kita tak akan selamanya menjadi traders. One day memang kita nak menjadi seorang investor yang berjaya. Sebab apa? Mostly, kebanyakan lah mostly yang kaya raya, yang berjaya sebenarnya mostly adalah investor. Ada je traders yang berjaya kaya raya kan. Tapi kebanyakan adalah investor. Dan kita nampak contoh yang paling jelas lah Warren Buffett lah antara salah seorang pernah jadi orang nombor 1 terkaya kat dunia, hanya dari segi hanya berdasarkan investment yang dia buat semata-mata kan. Dia bukan invest saham sahajalah, dia ada juga option, dia ada juga bond dia masuk tak? Tak sure pula. Ada rasanya kata silap. Tapi dia lebih kepada itulah lebih kepada investment. Okey. Tapi ni saya punya opinion lah. Kalau tuan-puan ada pandangan yang lain tak ada masalah kan. Tapi secara umumnya kalau kita terlampau fokus kepada short term, dan dari segi emotional swing ataupun pendek kata menggelabah lah kan. Dari segi menggelabah kita tu lain macam. So satu-satunya cara untuk mengurangkan kegelabahan tu adalah kena praktis. Okay, kena praktis. Macam saya cakap tadi, untuk mencapai tahap kemahiran, kemahiran ni maksud dia adalah macam ni. Seorang yang mahir adalah seorang yang boleh repeat, dia boleh repeat the same process again and again without fail without fail.
dia boleh repeat the same process again and again without fail. Ataupun dengan hasil lah kan. Dengan hasil. Okay. Tapi kalau dia just berlaku sekali je, 2 kali je, itu memang pure luck, nasib. Okay, nasib. So kita tak nak menjadi seorang traders yang meletakkan kita punya modal kita, duit kita bergantung kepada external factor yang kita tak boleh nak control. Maksud saya adalah kalau tuan-puan nak jadi seorang yang dapat mengawal emosi dengan bagus, pertama sekali kena ada target yang jelas. Okay? Kena ada target yang jelas. Yang kedua, kena tahu exactly apa yang kita nak buat. Maksudnya kena ada ilmu yang mendalam. Okay? Kena ada kemahiran. Ilmu yang mendalam, kemahiran. Okay? Tak kisahlah nak swing ke, nak intraday ke, BTST ke, tangkap pisau ke, tangkap kucing ke, apa ke kan. Dead cat bounce tu kan. Nak jadi kura-kura ke, nak jadi apa ke kan. Tak kisah. Yang penting ada kemahiran yang skill yang betul-betul mantap dan ilmu yang mendalam selain daripada target yang jelas. Okay. And then kena ada firm standing. Okay? Kena ada orang panggil apa? Jati diri yang jelas. Maksudnya tak jadi lalang, tahu tak? Tak jadi lalang. Kadang jadi scalper, tiba-tiba bila nak scalping trend, kena libas dengan trend, kena sepak terjang dengan trend, tiba-tiba jadi swinger kan. Lepas tu kalau swing tak jalan pula, tiba-tiba jadi investor kan. So kena firm. Okay, kita kena firm, ada pendirian yang jelas. Okay. Dan kena tahu exactly tuan-puan nak apa sebenarnya kan. Nak apa. Nak trade ni nak apa sebenarnya. Okay. Dia sebenarnya profit tu akan datang sekiranya kita dah memperbetulkan semua yang sepatutnya. So, kena target yang betul, ilmu yang mencukupi, kemahiran yang tinggi, then next baru profit akan datang. So untuk mendapatkan semua ni, nak dapatkan target tu tuan-puan decide lah kan. Tapi nak dapatkan ilmu yang mencukupi, nak dapatkan kemahiran yang mencukupi, kemahiran yang betul, kena belajar lah. Basically kena belajar lah. Kemahiran mungkin boleh diperolehi cara sendiri. Tuan-puan mungkin boleh trade dan trade banyak kali, mungkin akan dapat kemahiran. Tapi kadang-kadang selagi mana tak ada orang cakap kepada kita yang cara kita ni betul atau salah, kita tak tahu adakah betul ataupun salah kan. Adakah kita dah ulang proses yang salah berkali-kali kan. Kadang kita ulang balik. Kita tak tahu benda ni salah, kita rasa betul, kita ulang. Jadi kita ulang lagi, dan kita ulang lagi kan. Sebagai contoh kan. Sebagai contoh, kita drive sebelah macam ni. Sebenarnya nak cakap. Kita jalan kan, kita drive ke sebelah kanan. Kita drive sebelah kiri. Tapi mungkin dekat kampung kita tak ada kereta, kita pun drive je sebelah kiri kan, sepanjang jalan tu kan. Selagi mana orang tak cakap, weh salah jalan ni, masuk kanan, kita tak tahu, kita ingatkan betul kan. Macam itulah. Okay. So mentor saya cakap, kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini dia cakap kan, you don't know what you don't know kan. Dia ulang banyak kali, you don't know what you don't know. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. So macam mana kita nak tahu apa yang kita tak tahu? Kita kena ada orang yang tahu. Kita kena belajar daripada orang yang tahu, yang pernah buat benda yang sama ke, pernah belajar benda yang sama, pernah mengalami benda yang sama kan. Dan dari situ baru kita tahu rupa-rupanya salah. Okay? Contoh kalau anak-anak kecil kan, budak-budak kan. Budak-budak, kalau kita bagi dia sebotol bedak kan. Contoh umur 2 tahun, 3 tahun macam tu kan. Kita bagi dia sebotol bedak kan. Dia akan tuang di atas lantai kan, sampai habislah sebotol kan. Selagi kita tak bagi tahu dia bedak tu pakai dekat muka ke, pakai dekat badan ke kan, dia tak tahu benda tu kan. Dia ingatkan benda tu mainan ke kan, macam tu. So sama dengan kita lah. Okay, sama dengan kita sebagai seorang traders ke, sebagai seorang investor ke kan. Selagi mana kita tak belajar sesuatu, which is pasaran saham ni dia tak diajar di sekolah.
Unless kalau tuan-puan ambil financial lah, okay? Investment ke apa kan. Dia tak diajar di sekolah, tak diajar di college universiti. Mungkin ada yang belajar lah. Tapi kat Malaysia ni ya, hanya ambil bidang saham saja yang belajar lah. Yang lain-lain tak ada. Okay. Basically tak ada kat sekolah lah. Ya? Even cikgu pun tak ajar. Tak ada subjek saham kat sekolah. Ya? Macam saya pun saya belajar dari zero kan. Kita belajar melalui pembacaan, kita belajar melalui guru-guru kan. Kita pergi kelas sana, kelas sini, belajar sana, belajar sini. Baru kita gunakan ilmu yang kita ada untuk praktis. So dari praktis tu baru akan datangnya pengalaman. So baru kita akan nampak, oh rupa-rupanya ni salah, ni betul, ni salah, ni betul kan. Macam tu. So perlu ada discussion dan sebagainya kan. So antara ilmu yang kita kena belajar, selain daripada membaca sentimen, baca apa ni, annual report apa semua, memang kena belajar betul-betul tentang teknik analisis. Nah ini yang saya suka tekankan, sebabnya teknik analisis ni adalah kajian tentang psikologi ataupun sentimen ataupun emosi pasaran. Kalau kita dapat baca sentimen pasaran, kita tak akan terlibat lah sama-sama follow the crowd. Sebabnya apa yang berlaku adalah kita suka follow crowd, ya, kita suka follow crowd. Bila semua orang mengatakan, mencanangkan sesuatu benda yang ke arah itu kan, kita pun terpengaruh. Okay, contoh macam yang suruh beli satu kaunter ni kan, semua orang cakap, oh macam ni, beli ni, semua beli. Kan tiba-tiba besoknya terjun kan, terjun tiruk kan, pandalela masuk apa ni 2 meter apa 5 meter kan dalam kolam kan. So siapa yang bersalah sebenarnya? Siapa yang bersalah? Adakah rumus tu, orang yang cipta rumus tu salah? Ataupun orang yang forwardkan rumus tu salah? Adakah orang yang mencerita kepada kita rumus tu salah? Sebenarnya tak. Yang salah sebenarnya kita lah, sebab kita percaya kan. Kita percaya dan kita tak ada defense kan. Kita tak ada defense. Kenapa kita suka percaya benda-benda melibatkan rumus? Sebab kita tak cukup ilmu dan pengalaman lah. Tu je sebenarnya. And kita tak belajar mana-mana kelas, tak pergi berguru mana-mana guru macam tu kan. And then kita tak spend masa untuk betul-betul belajar benda yang betul kan. Kita hanya just follow rumus, dengar-dengar macam tu kan. Percaya ikut mana-mana group je kan. Orang cakap ni follow ni, orang cakap ni follow ni kan. So kita tak akan ada pendirian lah. Apa yang saya cakap macam jadi lalang lah, lalang. Bila bertiup angin ke kiri, kita ke kiri. Angin ke kanan, kita ke kanan macam tu. Okay. So puncanya memang seperti yang mana yang saya cakap tadi. Apa sahaja yang menyebabkan, apa-apa sahaja yang berlaku di luar daripada kita punya kawalan, itulah benda yang akan menyebabkan kita punya emosi akan tak stabil. Especially rumus, news, okay. Apa-apa report, apa-apa by call yang ada kat luar sana kan, apa-apa canang-canang macam semua jenis lah, semua jenis benda yang di luar daripada kawalan kita. Okay? Benda tersebut akan mengganggu emosi kita. Sedikit pun akan ada gangguan dari segi emosi kan. Especially untuk kita trade lah. Okay? Untuk kita trade, dia akan mengganggu lah. Okay? Jadi cara untuk kawal, kita kena ada defense mechanism lah. Kita protect, kita punya psikologi ni kita kena protect. Ya? Kita tak boleh membiarkan semua benda masuklah kepala kita tanpa ada filter. Tanpa ada filter, kita kena ada filter. So kita kena tahu apa yang betul itu betul, apa yang salah tu salah. Apa yang macam agak-agak menipu tu menipu. Jangan kita terkena sekali lah. Okay, macam tu je sebenarnya. So kebanyakan orang mungkin disebabkan oleh belum cukup mata, masih hijau kan. Belum cukup mata, belum cukup ilmu, tak ada tak ada mentor, tak ada guide yang betul. Dia akan percaya setiap satu benda sahaja yang orang cakap, everything dia akan percaya dan dia anggap benda tu betul. So tanpa banyak soal kan. Itu memang akan biasa berlaku pada semua orang yang baru terlibat dalam apa-apa bidang sekalipun. Okay. Macam saya teringat dulu jadi dia cerita ni bukan, dia simple je. Dia masa saya first year dululah, first year dekat hospital,
dipanggil first year dental officer. So ada kita turun bangunan tangga hospital ni. Hospital tu dia ada 8 ke berapa tingkat? 8 tingkat. Okey. Nak pergi tingkat bawah, ground floor kan. So masa tu lift penuh, orang ramai sangat kan, pesakit ramai semua. So kami dalam 3 orang, 3-4 orang. 3 orang. 4. Tak kisahlah, 3-4 orang tak ingat lah. Ada seorang senior ni, kami 3 orang junior, seorang senior. Turun tangga, kita turun tangga. Bila turun tangga, senior ni, dia dekat atas, dia lambat sikit turun, kami ni dekat bawah. So bila dah turun tangga tu, dah sampai dekat pintu ground floor tu kan, dia cakap bawah lagi. So ada seorang junior ni, dia macam tanpa mempersoalkan apa-apa, dia terus turun je tangga bawah lagi kan. Kami dah nampak dah pintu ground floor tu, kami keluarlah ke pintu ground floor tu kan, dia turun je terus ke bawah ni kan. Sebenarnya senior ni saja je nak kenakan, saja je nak main-main gurau-gurau kan, cakap bawah lagi saja je kan, dia nak gurau-gurau kan. Lepas tu dia gelak kan, sebab senior junior ni dah turun sampai ke basement, orang lain semua dah keluar ground floor, dia dah sampai basement. Yang senior ni gelak macam dia dah berjaya mengenakan orang. So macam itulah, apabila kita tak biasa dengan sesuatu kan, kita baru dalam mana-mana bidang, tak kisahlah pasaran saham ke apa ke kan, kalau kita tak biasa, kita akan macam lebih percaya apa sahaja yang orang cakap tanpa kita ada filter, tanpa kita buat pertimbangan betul ke salah macam tu je. Orang cakap A lah, orang cakap B lah. Kalau dia jujur bagus, alhamdulillah, dia tak tipu kita, okey. Tapi kalau memang niat dia tak bagus, ataupun mungkin dia memang betul apa dia cakap, tapi tak kena dengan situasi, kita pun follow juga. So kita tak boleh nak salahkan orang lain lah. Yang bersalahnya kita lah. Macam tu. Okay, so tajuknya adalah bagaimana nak kawal emosi. So agak-agaknya okey ke tak? Tuan-puan rasa okey ke tak? Tuan-puan nak kawal emosi dalam pasaran saham ni? Kalau nak kestabilan ni betul-betul relax punya, jadi investor memang relax lah. Okay, jadi investor memang akan relax. Cumanya kalau seorang traders yang memang kita bergantung kepada volatility market, macam mana kita nak stabil dari segi emosi? Macam saya cakap tadi lah, kita kena ada defense mechanism, kita kena ada target yang jelas, kita kena ada kemahiran yang tinggi, kita kena ada ilmu yang mendalam. Dia tak cukup superficial knowledge ni, tak cukup. Kena gali secara mendalam sampai kita sendiri betul-betul faham. Okay. Kalau kita hanya just cakap-cakap, dengar orang cakap-cakap macam tu je, kita sendiri tak cuba untuk mendalami benda tersebut, sampai kesudah kita tak akan dapat capai level independent di dalam pasaran saham. Okay. Jadi kita akan bergantung kepada orang selama-lamanya lah. Kita tak boleh nak buat keputusan kita sendirilah. Sedangkan duit yang kita nak trade dalam pasaran saham ni duit kita, bukan duit orang kan. Orang tak peduli kita loss banyak mana, kita profit banyak mana kan. Orang akan pedulikan dia je, dia punya profit, dia punya loss. Kita sendiri, kita kena ada sifat kepedulian terhadap modal kita, macam tu kan. Okay. Dia bukan tentang counter semata-mata, banyak benda lah yang kita kena belajar. Okay. So macam mana? Ada belajar sesuatu? Walaupun saya rasa topik hari ini macam tak menarik sangat pun kan, tapi hopefully dapatlah belajar sesuatu kan. Kalau sekiranya tuan-puan dapat belajar sesuatu, tekan Y, dapat belajar sesuatu. Kalau tak dapat apa-apa, tekan X, tak dapat apa-apa. Cepat-cepat. Ada 2 minit saja lagi. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau ada tak setuju dan sebagainya, itu perkara biasa. Jadi kita tak boleh nak setiap orang dilahirkan berbeza, sudut pandang yang berbeza. Okay, kita tak akan sama je 100%. Itu jadi malaikat lah. Okay. So semoga perkongsian pada malam ini ada sedikit manfaat, dan insya-Allah nanti saya akan teruskan kita punya perkongsian ni sampailah topik yang setakat ni saya baru ada 24 topik.
untuk kita bincangkan. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topik lagi saya belum ada idea lagi nak isi. So kita dah discuss sebelum ni, apakah pelaburan saham yang sesuai untuk semua orang, adakah pelaburan sesuai untuk semua orang, adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang, dah kan, topik pertama. Topik kedua, apakah persediaan anda sebelum merabur saham pun kita dah cover. Pemilihan style pelaburan short term dan mid term pun kita dah cover. Long term, apakah punca kegagalan dalam pelaburan pun kita dah cover. Faktor-faktor dan kriteria seorang pelabur yang berjaya pun kita dah cover. Kepuasan lanjut kriteria seorang pelabur yang berjaya pun kita dah cover. Ni lanjutan daripada tajuk sebelum tu lah. Okay, dan pelaburan emas alat lindung nilai pun saya dah cover separuh, tapi separuh lagi tak sempat-sempat nak buat, so saya biar je lah. Tak penting sangat pun ni second half tu. And then malam ini kawalan emosi, kenapa ianya amat penting dan menekankan pentingnya kawalan emosi di dalam pelaburan. Okay, so ini pun kita dah cover. Jadi insyaAllah nanti next topik kita akan discuss wajib atau tak wajib tengok chart untuk pelaburan. Ini tuan-puan tahulah, tuan-puan tahulah. So semoga ada sedikit manfaat lah pada malam ini. Walaupun kita tak discuss chat pun pada malam ini, insyaAllah kalau ada masa besok nanti saya akan buat sesi discussion chat macam biasa. Okay, nanti saya akan announce lah. Okay, kalau tak jadi saya akan bagi tahu tak jadilah. So semoga belajar sesuatu dan ada manfaat. Kita jumpa pada sesi akan datang. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.